Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang biasa mengikuti saya dalam page Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini kita berkongsikan dengan tajuk yang menarik iaitu berkaitan dengan penggunaan garam terhadap yang mungkin memberi kesan kepada ginjal kita. Jadi hari ini kita nak berkongsi berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan saya sebagai doktor pengamal am selama 25 tahun dan juga saya mendapati hari ini ramai yang kita fokus kepada gula, tetapi juga seharusnya kita memberi sedikit perhatian kepada garam yang kita makan. Jadi rakan-rakan saya yang mungkin ada masalah diabetes, hypertension dan mungkin sekarang mengalami masalah chronic kidney disease yang mana perkara ini telah dibincangkan minggu lepas. Mungkin salah satu cara untuk mengawal progression ataupun chronic kidney disease ini menjadi lebih teruk ialah dengan cara kita menjaga pengambilan garam. Jadi kita baca dulu rakan-rakan yang telah bersama saya pada hari ini, lebih kurang 50 orang. Ziki Pinky, Waalaikumsalam. Maurin, Aryin, selamat malam. Doktor, saya dari Sabah ya. Selamat malam. Noris Mel, Waalaikumsalam. Dan Ibrahim, terima kasih. Dan Ibrahim, Waalaikumsalam. Bazir Aziz, Alhamdulillah. Umar Sofia, Waalaikumsalam. Jadi hari ini kita nak bincang, kita mulakanlah sikit. Mungkin agak lambat hari ini sebab masalahnya kadang-kadang itulah anak saya pula tu baru saja habis ajar mengaji. Itu yang masalahnya. Tapi tak apalah, hari ini kita terus kepada garam. Apa yang kita faham tentang garam? Garam yang kita faham ni sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai sodium chloride, sodium chloride ataupun kadang-kadang kita panggil natrium. Natrium dengan sodium lebih kurang sama. Tetapi ia sebenarnya adalah 40% sodium dan 60% lagi chloride. Kalau ikut berat dia, kandungan lebih kurang katakan 1 gram garam, 40% daripadanya adalah sodium, yang itu yang kita nak bagi perhatian. 60% dia adalah chloride. Dapat dari pelbagai sumber. Garam ni boleh dapat dari sumber. Walaupun kita berhati-hati terhadap penggunaan garam, tetapi kena faham bahawa garam, terutamanya sodium ni, sangat penting juga dalam electrolyte ataupun keseimbangan mineral dalam tubuh. Kerana dia akan menyebabkan kita punya cerai dalam badan kita menjadi balance. Maksudnya kita tak terlalu menyimpan lebih banyak air ataupun tidak terlalu banyak kencing. Dan juga ia penting dalam penghantaran ataupun fungsi saraf dan juga fungsi otot. Setengah otot tu mengalami kekejangan, mengalami kram dan sebagainya, mungkin disebabkan oleh masalah kekurangan sodium ni. Jadi sodium ni kebanyakannya kita dapat daripada makanan. Zaman dulu memang makanan ni memberikan sodium ataupun garam kepada tubuh kita. Kena faham bahawa dalam makanan kita memang ada garam. Sama ada natural yang kita ambil daripada buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, itu pun dah mengandungi garam. Tetapi pada masa sekarang ni, kebanyakan garam, terutama di negara-negara maju seperti US, mendapati bahawa 75% dari garam ni, garam yang berlebihan ni, adalah daripada restoran dan juga processed food. Sebab apa? Memang kita punya processed food sudah tentu mempunyai banyak garam sebab dia nak tahan lama. Dan masalahnya dengan dengan kita punya restoran kan, di Malaysia pun mengalami masalah yang sama, iaitu kita dah rasa, lidah kita ni dah rasa, cakap tu, resistant terhadap garam. Maksudnya kalau kita letak sikit garam, kita dah tak rasa. Kita nak lancak banyak garam baru kita dapat rasa. Ini menyebabkan kadang-kadang banyak atau ramai tukang masak terpaksa meletak lebih garam kerana itu lebih menyedapkan dan juga menyebabkan mungkin orang akan datang lagi. Ini faktor komersial. Jadi
Saya nak beritahu bahawa sekarang ni memang antara masalah yang kita hadapi adalah penggunaan garam yang terlalu banyak. Jadi garam ni sebenarnya dia didapati dari dua cara yang utama, sama ada daripada air laut yang didedahkan kepada cahaya matahari dan akhirnya menghasilkan garam. Kadang-kadang kita ada setengah tu memang di tepi laut tu berdekatan dengan laut, dia buat satu macam orang cakap tu kolam kecil, beberapa kolam kecil, letak air laut di situ, dibiarkan dalam cahaya matahari, kemudian dia tersejat menghasilkan garam. Dan ada juga garam dalam cara yang sama yang mana di kawasan yang jauh daripada laut. Dekat situ dia ada, kita panggil dia kolam air yang mana mengandungi banyak garam. Di situ air itu disejatkan juga, sama juga, dan menghasilkan garam. Yang ini kadang-kadang kita sebut sebagai garam bukit. Jadi kita kena faham proses dia lebih kurang, penghasilannya sama. Tetapi kalau kita lihat sejarah sebelum ni, kena faham sejarah dia. Iaitu garam ni merupakan salah satu bahan yang mahal, terutama di negara Europe. Sebab apa? Di negara Europe tu tak ada cahaya panas. Jadi penguapan air laut ni agak mustahil sebab dia ada empat musim. Jadi kadang-kadang tak cukup. Jadi mereka terpaksa memasak air laut ini sehingga betul-betul menjadi pekat dan menghasilkan garam. Jadi proses tu lama dan juga mungkin memakan kos yang tinggi, jadi menyebabkan ia mahal. Dan orang-orang kaya saja di Europe sebagai contoh mendapat garam ini. Jadi garam ni selalunya kalau tengok sejarah di Europe memang susah nak dapat kecuali orang-orang kaya, dan kadang-kadang dijadikan sebagai satu hadiah, benda yang bernilai. Sebab mereka masak pun memang tak menggunakan garam kecuali apabila telah masak makanan baru dia letak sedikit garam. Yang itulah untuk menambahkan rasa kesedapan makanan yang dia makan. Tetapi pada hari ini kita mendapati garam ni dah boleh katakan murah dan digunakan dalam setiap masakan yang menyebabkan kadang-kadang berlebihan, terutama dalam proses food ni yang kita dapat di pasar raya, yang mana yang di dalam plastik, di dalam botol dan sebagainya, yang ini terlalu banyak garam dan akhirnya menyebabkan berlebihan. Jadi kita bincang itu nanti. Okay, sebelum saya nak bincang tentang masalah kesihatan berkaitan garam, saya akan ceritakan sikit jenis-jenis garam supaya kita faham. Jadi sebelum tu kita tengok rakan-rakan kita yang berada bersama saya pada hari ini. Okey, siapa lagi Saya minta maaf kalau saya tak dapat membaca. Dah semakin ramai dah ni, dah 125 orang. Ummu Sofiah, Waalaikumsalam. Songkok Sengit, Waalaikumsalam. Syahrul Nizam, Waalaikumsalam. Saleh Osman, Waalaikumsalam. Aida Nujbah, Waalaikumsalam. Terima kasih daripada Kuala Lumpur. Kemudian Wan Zulaini, Waalaikumsalam. Ernie Yusnita, Waalaikumsalam. Salizah Adi daripada Singapura, selamat malam. Aziha Hashim, Waalaikumsalam. Sedang menonton dari Pahang, terima kasih. Fakrul Farihid, Assalamualaikum doktor. Apa beza pink salt, rock salt, sea salt, mana yang lebih terbaik? Yang ni Puan, Tuan kena dengar sebab kita akan membincangkan hal ni. Liza Tarihid, Alhamdulillah. Wan Zulaini, Wan Yaakob, Waalaikumsalam. Jadi kita nak berbincangkan tentang jenis-jenis garam. Yang pertama sekali yang kita sebut sebagai refined salt ataupun regular tablet salt, yang kebanyakan kita beli, yang kita kadang-kadang letakkan di atas meja makan, kadang-kadang kita ambil untuk masakan kita. Dia kena faham bahawa dia sebenarnya adalah garam yang biasa yang selalu diambil daripada laut, tetapi dia telah direfinekan, dia diproses. Kenapa? Sebab air dalam laut tu kadang-kadang dia tak bersih, dia mengalami pelbagai mendakan kotoran dan sebagainya, dia terpaksa dibersihkan dulu. Dan dibersihkan jadi menyebabkan banyak kita panggil trace mineral, contoh potasium, magnesium yang mungkin telah dibuang dalam proses itu. Dan satu lagi yang agak kita concern ialah apabila garam-garam ni dia melekat tau, dia akan membentuk satu gempalan macam pepejal gitu. Jadi nak menyebabkan dia hancur tu, cantik bila kita ambil dia hancur
dia letakkan sebatian yang kita sebut sebagai anti-caking agent. Tujuannya supaya dia tidak melekat antara satu sama lain. Yang ini yang menjadi concern kita apabila kita mengambil tentang refined salt tu, sebab dia ada benda tu. Jadi kalau kebiasaannya yang ini sodium dia berlebihan sebab dia refined, dia concentrated 97% atau lebih garam ni mengandungi sodium. Yang itu yang kita kena beringat tu sikit. Dan ada negara-negara yang meletakkan iodine di dalamnya. Sebagai contoh, masa saya belajar di India tu, negara-negara yang dikatakan mengambil, sebagai contoh Nepal, sebab dia jauh daripada laut, kemungkinan dia punya garam bukit dia susah didapati dan sebagainya. Jadi dia letakkan iodine, sebab iodine ni penting. Jika kekurangan, ia mungkin mengalami hypothyroidism. Yang ini akan menyebabkan masalah intelektual, masalah apa lagi, masalah menyebabkan seseorang itu, terutama kanak-kanak, tidak membesar dengan baik. Sebab tu dia orang letakkan iodine dalam tu. Di Malaysia, saya dengar yang terbaru kerajaan mewajibkan letakkan iodine juga. Tapi sebenarnya iodine di Malaysia ni tidak ada masalah sebab dah banyak kita, kalau dia makan makanan laut, dia betul-betul tak ada masalah. Tapi sebab kita berdekatan dengan laut. Tapi itu adalah salah satu mungkin preventive measurement untuk memastikan kita tidak mengalami hypothyroidism. Okey, yang jenis yang kedua yang kita panggil sea salt. Sea salt ni memang selalunya dia ambil terus daripada laut. Kena faham dia ambil terus daripada laut, dia tak proses. Bila dia keringkan, dia wapkan, mendakkan menjadi mineral ni, jadi dia tak campur bahan yang dia melekat antara satu sama lain yang kita panggil dia anti-caking caking agent. Yang ni bagus, tetapi dia mungkin mengalami kekotoran air laut. Antara yang kita concern ialah terdapatnya apa yang kita sebut sebagai mikroplastik. Sekarang ni laut kita ialah kita faham bahawa dia telah dicemari dengan banyak plastik. Dan antaranya plastik ni dia hancur tetapi dia tak betul-betul dissolve. Dia ada lagi yang kecil-kecil, tapi bila masuk ke dalam pemrosesan garam ni, dibimbangi akan mendapatkan mikroplastik ni. Selain daripada itu, mungkin ada bahan-bahan yang kita kendaki macam algae, jadi menyebabkan rasa atau bau dia mungkin akan berubah. Cuma kita nak bezakan antara tadi refined salt tu, selalunya bentuk dia lebih kasar. Jadi selalunya memang dia akan kasar lah, dia akan bentuk lebih besar daripada yang kita sebut sebagai refined salt tadi, memang halus sangat. Yang ni lebih kasar. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, iaitu yang kita sebut sebagai Himalayan pink salt. Ni kadang-kadang kita sebut sebagai garam bukit. Yang terkenal di Asia, yang terkenal ni kebanyakan di Pakistan ataupun di Iran. Yang di Pakistan tu selalunya datang daripada Kura Salt Mine. Maksud dia kawasan pelombongan garam yang kita panggil Kura. Yang ini berada di Pakistan, sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok sistem dan juga garam ni dalam bentuk yang macam batu. Dia dikorek, dikeluarkan. Dia mula-mula dalam bentuk batu. Jadi kadang-kadang sebab tu kalau kita tengok ada setengah tu yang meletakkan lampu di belakangnya mungkin sebagai rawatan dan sebagainya, saya tak tahulah, letak dekat bilik tidur dan sebagainya. Dia mungkin mengeluarkan ion-ion yang baik, tetapi saya nak beritahu bahawa warnanya yang berwarna macam kata warna pink tu disebabkan oleh terdapatnya iron oxide. Iron oxide sebab tu dia berbentuk pink. Kalau dia tak ada iron oxide, mungkin dia berbentuk putih. Ya, tetapi bagusnya dia ada kebaikan dia daripada yang lain, yang refined ni ialah dia juga mengandungi kalsium, iron, potasium dan magnesium. Dia menyebabkan dia lebih baik sikit daripada garam yang lain. Lepas tu satu lagi yang kita sebut sebagai kosher salt. Kosher salt ni jarang dekat Malaysia ada, tetapi di Europe ada. Sebab apa? Ini selalu diamalkan oleh orang-orang Yahudi atau Jews. Dalam dalam tradisi mereka bahawa mereka tak boleh makan daging berdarah. Mereka memang tak boleh makan daging berdarah, jadi mereka akan menyediakan daging itu sebelum masak dengan meletakkan garam.
supaya garam ni dalam bentuk yang besar dia akan menarik darah daripada daging tu. Itu bagus dia punya tujuan dia. Jadi dia bentuk besar-besar sikit supaya dia menarik darah supaya daging itu boleh dimakan. Sebab mengikut tradisi memang tak boleh makan daging yang berdarah. Cuma yang membezakan dia kosher salt ni berbandingan lain, terutama yang kita panggil refined salt tadi atau table salt, silah dia tidak mengandungi anti-caking agent. Itu yang bagus dia. Jadi diorang pun sangat berhati-hati, tidak ada boleh campuran dan sebagainya. Kemudian kita ada satu lagi kat Celtic salt. Celtic salt ni jarang di Malaysia, mungkin ada yang import daripada luar masuk ke Malaysia. Yang ini sangat popular di France sebab dia punca air dia adalah air laut daripada Celtic Sea. Celtic Sea ni kalau nak ikutkan dia antara UK dengan Ireland dan bawah dia ada France. Jadi kawasan tu lah adanya kita panggil Celtic Sea. Dia menggunakan ambil air tu untuk menjadikan garam. Jadi kalau kita nak ikutkan untuk pemakanannya, dia bergantung kepada rasa dia. Jadi sumber dia akan mempengaruhi rasa, dia punya tekstur, color dan mungkin convenience, mana yang lebih mudah. Sebab tu kalau kita tengok impurity tu dari segi kebersihannya paling bagus sekali yang refine lah. Tetapi yang refine ni ada pelbagai, contohnya yang tadi dia dah tak ada lagi lah mineral lain kecuali sodium saja. Yang tu yang pertama. Yang kedua, kita ada anti-caking agent yang mana untuk mengurangkan dia melekat antara satu sama lain. Kalau ikut saiz ni macam saya sebut tadi, yang daripada sea salt, daripada rock salt pun berbentuk besar, kosher pun berbentuk besar, tapi kita tak ada dekat sini. Jadi kalau kita tengok perbandingan dia, kita tengok table kalau kita tengok perbandingan dia, table salt, lepas tu sea salt yang biasa, Himalayan salt dan Celtic salt, saya boleh beritahu bahawa Himalayan salt ni mempunyai mineral yang lebih banyak berbanding dengan garam-garam bukit dengan garam yang lain. Himalayan salt ni garam bukit lah, yang berwarna kuning tadi disebabkan oleh iron oxide tadi yang ada situ. Jadi dia punya kandungan kalsium dia lebih sikit, potasium lebih sikit daripada yang lain, magnesium dan juga yang itu tiga bentuk, kalsium, potasium, magnesium. Sodium lebih kurang sama saja. Jadi kalau kita mungkin teringin nak dapat sikit mineral yang lain, boleh ambil yang Himalayan salt, tetapi dosnya terlalu kecil, yang kita panggil sebagai food dose, yang terlalu kecil yang mungkin memberi sedikit impact kepada kita. Okey, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang mungkin berada di sini. Dah pukul 9.40. Okey, kita tengok. Minta maaf kalau saya tidak membaca. Saya tengok lagi. Okey, Ran Ibrahim, Waalaikumsalam. Bazid tadi, Alhamdulillah. Umu Sofia, Waalaikumsalam. Sokok Singgit tadi, Waalaikumsalam. Syarul Nizam, Saleh Osman, Haida Nujbah, saya tadi dah tegur tadi. Wan Zulaini, Eli Yusnizam, Waalaikumsalam. Saliza Adli, ni daripada Singapura tadi. Aziha Hashim, sudah menonton di Pahang. Fakir Farihin, Liza Tarihib, Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Kemudian tengok Wan Zulaini, Waalaikumsalam. Lovila Vitalis, hello doktor, hello. Izrin Farhana, Waalaikumsalam. Ros Daisi, Waalaikumsalam. Erin Khalil, Waalaikumsalam. Anisah Daud, kesan-kesan garam pada bayi. Ini memang teruk puan. Pada bayi ni memang kalau boleh kita nak elakkan penggunaan garam pada bayi tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita menyediakan makanan untuk bayi tu, yang kita panggil semi-fluid, semi-solid tu, sepatutnya kita tak letak garam ke dalamnya. Jangan risau bayi ni nak sedap, tak payah, tak perlu. Sebab itulah yang akan dilatihkan. Sebab tu kalau kita bandingkan kanak-kanak di Europe dengan kanak-kanak mungkin di Malaysia, di Europe dia boleh makan sebagai contoh kentang, sayur yang dululah orang dulu. Sebab apa? Sebab mereka dah biasa. Orang kita ni terpaksa kita masak dulu, kita letak pelbagai baru kita bagi makan. Jadi lidah kita dengan orang Europe ni dia dah berbeza.
Sebab tu mereka sensitif terhadap garam, kerana mereka sensitif terhadap spices dan lidah kita ni bila dah besar dia dah tak ada rasa lagi dah. Dia maksud dia kita mengambil berlebihan garam apabila kita dewasa. Sebab tu kanak-kanak bila kita sediakan semi solid food jangan meletakkan garam, jangan meletakkan garam. Nur Iman Hazrah, Waalaikumsalam daripada Kelantan. Noni Amran, Assalamualaikum doktor. Soalan saya masih berkisar tentang ginjal. Ibu betul saya ada sakit jantung. Sebelum ini 3 blok, kencing manis dan 2-3 bulan ni baru lusakan buah pinggang boleh terkesan. Saya tengok lagi. For now, For now, selain buah ubat yang beri, mentua amalkan minum air pati halia. Baru-baru ini check up kelihatan buah pinggangnya sedikit mengecut kalau saya tak silap, dan doktor minta stop ambil pati halia. Kenapa ya? Bukan apa, bila pernafasan betul tidak selesa, rasa berat bernafas. Dan saya rasa minum pati halia itu buat dia rasa lega. Okey. Halia itu sebenarnya tak ada masalah, tetapi kalau dia dalam bentuk yang kita beli, selalunya kita bimbang ada macam-macam preservatif di dalamnya. Mungkin ada sedikit, kita tak tahu, mungkin ada sikit garam, mungkin ada sikit gula sikit nak buat rasa sedap. Jadi kalau rasa nak ambil, boleh buat sendiri. Garam tu, halia tu kita perah sendiri, kita tumbuk, kita perah, dapatkan airnya dan kita boleh minum. Kalau beli yang dari luar bukan apa, kadang-kadang ada preservatif, ada campuran sikit yang menyebabkan masalah. Tentang masalah buah pinggang ni, saya rasa dia progress. Dia bukan hanya the only reason for the progress kidney disease ni disebabkan oleh pengambilan halia, bukan. Sebab dia pun dah mungkin umur dia dah 60 tahun, dah ada diabetes dah lama, makan-makan berbagai jenis ubat dan sebagainya. Jadi dia mungkin dah start bermula. Dia tak semestinya bermula disebabkan oleh halia itu. Okey, hilang ini advice doktor. Okey, saya dah beri advice. Kami anak-anak jadi susah lah bila stop rasa lelah. Thank you doktor. Okey. Macam saya cakap tadi, buat puan buat sendiri. Buat sendiri, perah, boleh bagi dia minum. Kalau bagus tanpa gula. Sayyidi Ahmad, Assalamualaikum doktor. Apa kesan kalau selepas hujan seseorang didapati kurang garam? Sodium lah ni maksud dia. Apa kesan? Kurang garam ni menyebabkan, macam saya sebut tadi, dia menyebabkan kita kemungkinan selalu ingin buang air kencing. Sebab garam ni dalam tubuh kita, dia akan menarik air sedikit. Jadi kalau garam kita normal, dia akan menarik air kencing ni, jadi kita tidak mengalami dehidrasi. Tetapi kalau berlebihan garam, air terlalu banyak yang ditarik daripada air kencing itu resorb semula, menyebabkan jantung terpaksa mengepam kuat, yang ini kita panggil water retention. Itu mungkin tidak bagus pada tubuh kita sebab tekanan darah akan makin meningkat. Tetapi kalau terlalu rendah, mungkin kita akan mengalami rasa macam selalu nak buang kecil dan akhirnya mengalami dehidrasi. Selain daripada itu, garam juga macam saya cakap tadi penting untuk fungsi saraf. Tangan kebas contoh, tangan mencucuk-nyucuk, antaranya ada disebabkan masalah kekurangan garam lah. Dan juga masalah apa yang kita sebut sebagai fungsi otot. Otot kita mungkin mengalami contraction, twitching, tiba-tiba macam bergerak-gerak, ataupun contraction ataupun spasm. Yang itu kemungkinan kekurangan garam apabila kalau kita tengok antara sebabnya adalah dehidrasi. Dehidrasi, kekurangan garam menyebabkan contraction. Najihah daripada Penang, terima kasih. Riz Abdul Khalid, salam doktor, adakah mengambil sea salt berlebihan menyebabkan kaut? Sea salt menyebabkan kaut ni saya rasa tidak, sebab dia hanya berlebihan ni menyebabkan sodium dalam tubuh kita mungkin akan meningkat. Cuma kalau nak hilangkan kaut, mudah saja, minum air kosong. Minum air kosong, kencing akan mengeluarkan sekali uric acid. Tapi mungkin bila berlebihan mengambil garam, tak kiralah garam apa saja, menyebabkan water retention, uric acid yang sepatutnya keluar melalui ginjal kita, melalui air kencing kita tidak keluar. Jadi menyebabkan, itu yang menyebabkan akhirnya mungkin gout. Boleh faham dia punya relation dia begitu. Roziah Abu Halifah, Alhamdulillah. Okey. Roziah, okey. Mazjan Mahmud. Assalamualaikum doktor, jenis garam apa yang sesuai untuk masakan? Macam saya sebut tadi, kita ada beberapa tadi, puan kalau nak masak boleh gunakan sea salt pun boleh, ataupun mungkin kita cakap refined table salt, tetapi cuma jangan terlalu banyak. Mana-mana tak ada masalah.
Sama ada kita nak masak melalui ketika kita nak meletak selepas masa masak ataupun kita nak meletak selepas masak, itu bergantung kepada choice. Sebab banyak kajian menunjukkan apabila kita meletak semasa memasak, rasa kesedapan ataupun rasa garam tu dia berkurang sikit. Sebab tu kerana kita bertambah lagi banyak. Padahal garam tu dah ada, tapi disebabkan dia proses masakan tu haba dan sebagainya, rasa garam tu dapat dikurangkan, memang kita macam tak puas, kita tambah lagi. Jadi kalau kata seperti tu dah masak, kita letak garam, jadi rasa garam tu masih lagi kekal, jadi kita kemungkinan tidak memerlukan banyak garam untuk diletak. Itu perbezaannya. Tetapi terserah pada perempuan untuk memilih. Kalau saya advice, mungkin masa kita sedang makan tu kurang garam, kita tambah. Tapi masalah kita hari ni, saya nak lihat, kita dah ada letak garam masa makan, lepas tu kita letak kicap lagi kan. Itu akhirnya menyebabkan peningkatan lah pengambilan garam dalam tubuh. Aina Craft, terima kasih. Orang gastrik garam apa yang sesuai? Untuk orang gastrik ni, ada satu kajian yang menunjukkan bahawa pengambilan garam yang banyak boleh menyebabkan kanser perut. Ini adalah observation saja. Dia bukannya orang cakap tu causative, tetapi observation ataupun kita panggil association. Di Jepun, kita lihat orang yang ambil banyak garam dapat kanser perut. Antaranya yang mungkin diberitahu adalah dia menyebabkan H. pylori, kuman H. pylori makin meningkat dan juga menyebabkan dinding perut tu menjadi lebih pasir mudah dan menjadi lebih nipis. Jadi itu yang menyebabkan gastrik dan sebagainya. Saya mencadangkan pengambilan kurang. Kau boleh berhenti pun tak apa, kurang ambil garam, tambah minyak zaitun untuk gastrik ya. Hanida Love, Assalamualaikum doktor, maaf lari dari tajuk. Tapi hati ingin bertanya, apakah makanan tambahan terbaik untuk sakit breast abscess yang membuat perempuan 3 kali dah tak sanggup masuk ke hospital pembedahan? Terima kasih. Ini masalah abscess disebabkan mungkin ada, kita panggil dia jangkitan. Selalunya abscess ni apabila wanita yang menyusukan anak. Berlakunya abscess ni apabila puting tu ada rekahan. Bila ada rekahan sebab ia anak menyusu, ada rekahan, kuman masuk melalui rekahan tu terus masuk ke dalam kelenjar payudara yang mengeluarkan susu. Mungkin ada beberapa yang menyebabkan jangkitan kuman, menyebabkan abscess. Abscess ni memang cara tak lain memang kena keluarkan. Jadi selalunya apabila dah dikeluarkan, kita membuat pembedahan, kita dah bersihkan keluarkan abscess tu dan bagikan antibiotik, selalunya dia tidak ada masalah. Tetapi kemungkinan apabila pembersihan ataupun mungkin ada pertama sekali saya bimbang mungkin masa buat tu mungkin dah ada kita panggil fibrosis, kuman-kuman tu tak dapat dikeluarkan dengan sepenuhnya. Pertama, yang kedua mungkin antibiotik tu dah tidak lagi berkesan. Jadi saya cadangkan mungkin cari antibiotik yang sesuai, kena buat kita panggil culture and sensitivity. Daripada situ kita tengok apa yang sesuai untuk membunuh kuman tu. Kalau kita ambil sebarang ubat antibiotik saja, kemungkinan dia tidak berkesan, dia mungkin mati sebahagian, kemudian dia hidup balik. Jadi itulah saya cadangkan, buat culture and sensitivity, tengok kuman apa yang antibiotik mana yang sesuai atau yang boleh membunuh kuman tu. Rodiah Koha, doktor, di kampung saya ada ramai orang buat garam, ambil daripada air yang diambil dari tapi laut tambak. Laut, memang itu tuan-tuan, memang air laut tu yang kita sebut tadi sebagai apa, salt sea. Farasha, Assalamualaikum doktor, betul ke lake salt tu bagus? Contohnya concentrated mineral drops. Ya, banyak juga yang kita menggunakannya. Lake salt ni sebenarnya bergantung kepada concentration. Kalau nak ikutkan macam saya sebut tadi lah, kalau nak ikutkan concentration sodium atau di dalam setiap garam ni lebih kurang sama je. Itu yang pertama. Yang kedua, perbezaan bergantung kepada sumber, yang kadang-kadang ada sedikit mineral yang berlebihan. Macam saya cakap tadi, rock salt daripada Pakistan tu, dia punya kalsium, magnesium dan potasium lebih sikit saja berbanding dengan yang lain. Itu yang dikatakan lebih baik. Tetapi dos dia masih lagi kecil, kita panggil food dose, kemungkinan dia tidak membantu sangat. Tetapi
Kalau nak sebut tentang garam ni, kadang-kadang mungkinlah saya bila pergi ke Turki, ke daerah Pukelele, di situ ada, orang cakap tu ada bas ataupun kawasan yang digunakan oleh orang-orang Rom yang lama untuk berendam. Jadi mereka ada satu tradisi untuk berendam dalam air garam untuk mendapatkan kesihatan. Ya, yang ini mungkin kita belum mengkaji dengan lebih mendalam kesan dia. Tetapi saya percaya bukan disebabkan oleh sodium saja yang mungkin boleh membunuh kuman yang melekat pada tubuh. Ya, kita fahamlah orang tentera kan, tentera Rom ni kadang-kadang mungkin dia tak mandi sebab cuaca sejuk dan sebagainya. Jadi sesekali bila mandi, dia mungkin boleh membunuh kuman-kuman pada kulit. Kemudian mungkin ada penyerapan sikit magnesium, potasium yang mungkin membantu mereka menjadi lebih segar. Yang ini memerlukan kajian lebih lanjut. Tapi kita fahamlah bahawa ada kalanya berendam dengan air garam ni bagus juga untuk tubuh kita mendapatkan kesihatan yang baik. Jadi bercerita tentang lake salt ni, macam saya cakap tadilah, sodium lebih kurang, ada sikit nilai-nilai potasium, magnesium, kalsium yang berbeza. Jadi puan kena tengok dia punya label tu, belakang tu tengok dia punya kandungan mineral di dalam garam tersebut. Garam buruh, Elizabeth Jane tanya tentang garam buluh. Garam buluh ni sebenarnya yang saya faham, yang saya tahu adalah tradisi orang Korea. Dia mengambil garam tu, diletakkan di dalam buluh. Lepas tu dia ambil mud, dia ambil lumpur tu, sikit dia tutup dia punya pembukaan tu di atas dan di bawah dan kemudian dibakar. Jadi penyerapan mineral daripada lumpur tu dan juga daripada buluh tu masuk ke dalam garam tu menyebabkan garam tu dikatakan lebih baik. Yang ini dikatakan sebagai garam buluh. Sebab dalam buluh memang tak ada garam. Cuma tu saya kata tadi, tradisi dia letakkan garam atau mungkin air yang pekat mengenai garam, dua-duanya ditutup dengan lumpur, kemudian dipanaskan, mungkin berlaku penyejatan, mineral daripada buluh dan juga daripada lumpur tu masuk ke dalam garam tu, menyebabkan garam tu mungkin dia mempunyai kandungan potasium, magnesium, kalsium yang lebih tinggi daripada garam-garam laut sebagai contoh. Arisha FRT, solping, macam mana doktor? Saya sebut tadi, solping tu adalah disebabkan kandungan iron iron oxide yang terutama di Pakistan tadi, yang mana kawasan tu memang ada pelumbungan garam disebabkan oleh kandungan iron oxide tadi, dia berwarna pink berbanding dengan yang lain. Rosmah Kulin, thank you doktor. Sama-sama. Syida, Waalaikumsalam. Nur Syuhada, Waalaikumsalam. Tak apa. Siti Aisyah, Waalaikumsalam. Halidin, Waalaikumsalam. Rosmah Kulin, Waalaikumsalam. Betulkah doktor waktu nak masak paling best, paling last simpan garam? Itu saya sebut tadi, kita dah bincang tadi. Antaranya lah kita letak last sekali, sebab kalau kita letak semasa masak dikatakan rasa garam tu menjadi lebih rendah dan kita mungkin akan menambah lagi lebih banyak garam berbanding dengan bila dah masak kita letak garam. Jadi nilai rasa garam tu masih lagi sama dan kita mungkin tidak meletakkan garam tambahan. Itu dia punya cakap tu rahsia di sebalik bila letak dan tak letak. Seperti juga contoh kalau kita hari ni setengah dari kita yang dikatakan nak amalkan sunnah, kita letakkan garam di jari kita, di jari manis kita, ambil sedikit letak kat tu. Ini sebenarnya pada zaman dulu garam seperti mana saya beritahu adalah sesuatu yang komoditi yang berharga. Jadi maksud dia ramai di antara, memang menjadi budaya lah zaman dulu kita tidak meletakkan garam dalam masakan. Jadi bila kita makan tu kita ambil sikit garam untuk menaikkan rasa sedapnya makanan. Tapi orang kita hari ni kita dah tambah banyak garam, kita ambil garam lagi, kemungkinan dia punya orang cakap tu, dia punya rasional tu tak ada. Tetapi kalau kita nak anggap dia sebagai sunnah, kena ambil, jangan terlalu banyak, sikit saja, sebab dalam masakan kita mungkin dah ada banyak garam. Doktor, ada tak garam tiruan? So far ni tak ada lagi. Cuma yang tiruan dia mungkin
dia daripada garam laut dia katakan sebagai garam buluh ke, garam batu ke, rock salt ke kan. Itu kemungkinan. Tetapi garam sendiri tak ada yang tiruan. Nur Diana, terima kasih atas penerangan. Semua jenis garam, ya sama-sama. Fidah, betul. Apakah kebaikan ionized salt? Sebelum ni garam biasa je. Sekarang semua dekat pasaran dah ada. Sebut tadi, dia letak iodine sikit supaya untuk mengekalkan tahap iodine dalam tubuh kita. Saya secara personal, saya berpendapat di Malaysia ni tak perlulah sebab kita berada di kawasan pantai. Jadi memang kita pun selalu makan seafood dan banyak lagi yang memberikan iodine pada tubuh kita. Tetapi letak sikit iodine di dalam garam mungkin dia tidak berbahaya. Tetapi kalau tanya saya perlukah? Tak perlu sebab kita memang dah biasa. Kawasan ni kawasan yang selalunya letak iodine salt ni adalah orang yang berjauh daripada pantai. Contohnya macam saya cakap tadi dulu, bila saya belajar di India dulu, antara negara yang kita tengoknya adalah contoh di Nepal, jauh daripada laut, dan juga negara-negara di kawasan tu. Jadi mereka memang letak itu. Jadi polisi sebab kadar baby yang mengalami hypothyroidism tinggi. Malaysia saya belum tengok lagi, kemungkinan ada, mungkin atas sebab-sebab yang lain. Okey, kita jawab sebelum kita meneruskan ni. Syuhada, terima kasih. Endon, Maktab, Waalaikumsalam. Naili, Nias, Umi, adakah ubat darah tinggi yang dimakan dalam tempoh lama akan merosakkan ginjal? Nak katakan merosakkan ginjal ni, kerosakan ginjal dalam bab darah tinggi dia ada dua pada saya. Pertama sekali ialah tekanan darah yang tidak terkawal. Dia boleh merosakkan buah pinggang dan juga mungkin pengambilan ubat-ubat sintetik, ubat tahan sakit, ubat-ubat sesetengah antibiotik yang itu jika diambil terlalu lama pun boleh memberi kesan kepada buah pinggang. Tetapi kita kena imbangkan antara darah. Sebab tu kalau saya ada patient yang mempunyai tekanan darah tinggi, saya bagi ubat dulu biar dia turun sikit. Lepas tu kita suggestkan pemakanan, membuat sikit pergerakan, tidur cukup, kawal stres. Bila dah okey, dos ubat tu kita perlahan-lahan kita turunkan bergantung kepada bagaimana dia dapat mengawal tekanan darah. Jadi macam saya tak terus okey stop sebab bahaya, tak. Pelan-pelan kita tengok progres, makin lama makin cantik, kita kurangkan dos. Roziah Abu Halifah, doktor, apa yang menyebabkan kaki kram terutama bila bulan puasa beberapa hari turut? Saya suspek disebabkan oleh kurang minum air. Dalam air kita, dia mengandung mineral. Dia ada sodium, dia ada potassium dan mungkin sikit magnesium bergantung kepada jenis air yang kita minum. Apabila kita berpuasa, selalunya kita tak cukup minum air. Tanda dia ialah air kencing kita menjadi pekat, berbau, wancing kuat, menjadi keruh. Yang ini, bila sodium tak cukup, bila mineral tak cukup, bila kita duduk dalam kawasan yang sejuk, sebagai contohlah, kita rehat, kita tidur, kita pasang aircon, memang dia akan kram. Jadi itulah. Jadi banyakkan minum air ketika puasa nanti. Badaria, ni bat ni tak silap saya ni. Okey, garam menarik air. Okey, Nur Syuhada, scan akar rambut untuk mengetahui tahap kesan, boleh dapat keputusan yang tepat tak, doktor? Yang ini sebenarnya untuk akar rambut ni atau rambut ni selalunya tujuan kita untuk memeriksa, kita panggil dia heavy metal, terutamanya heavy metal. Yang itu memang selalunya heavy metal tu dia akan melekat pada certain tisu dalam tubuh kita seperti rambut, kuku dan sebagainya. Kalau dalam darah dia fluctuating. Kadang-kadang bila tengah tinggi dia tinggi, kemudian dia turun balik macam itu. Tetapi dia boleh melekat di dalam tisu-tisu dalam tubuh kita, di dalam rambut terutamanya, kuku. Sebab tu setengah tu melihat tahap keracunan heavy metal terutamanya melalui rambut. Sama ada diterima tak diterima, yang ini saya susah nak cakap lah sebab kalau pihak kita melihat sama seorang tu mengalami masalah toxication heavy metal ni, kadang-kadang kita melihat darah pun boleh, melihat daripada rambut pun boleh. Rambut tu sebab dia melekat di situ untuk jangka masa yang lama,
Darah ni kadang-kadang untuk fluctuation sama ada dia masih ada lagi atau tidak. Nanti bergantung kepada doktor yang memeriksa. Juriah Abdul Salim, Waalaikumsalam, Badaria, kesan-kesan kebas, bersalah otot, kumpulan betul. Riz Abdul Khalid, terima kasih. Saya suffer gout dah seminggu masih belum pulih. Minum air banyak. Kalau tak nak makan ubat, minum air banyak sebab uric acid akan keluar. Tetapi gout ni selalunya dah ada pembentukan kita panggil kristal, kristal di dalam sendi tu. Yang itu memang mengambil masa, tetapi dia boleh berulang. Punca uric acid tinggi jadi kristal duduk dekat sendi menyebabkan rasa sakit. Jadi cara ni lah kurangkan uric acid dengan minum air banyak. Dia keluar melalui kencing. Tentang yang sakit tu bergantung. Kadang-kadang kita kena jugalah makan ubat tahan sakit kalau terlalu sakit sampai tak boleh nak tahan. Ataupun mungkin kena makan ubat untuk menurunkan uric acid. Tetapi kalau saya mencadangkan minum air kosong banyak, insyaAllah uric acid akan turun. Lama-lama kristal tu dia akan pelan-pelan dia hilang sendiri. Ambil contoh pemakanan, tambahkan sikit cuketin, insyaAllah dia akan dissolve. Okey, Yati Yusof, garam Himalaya tu okey tak doktor? Puan Yati, saya dah beritahu tadi, dia lebih baik sikit daripada yang lain berdasarkan ada kandungan kalsium, potasium dan juga magnesium, tetapi dos yang kecil berbanding dengan garam-garam yang lain. Ni Puan Yati, dah tutup api baru letak garam. Itu satu cadangan yang baiklah. Syida, dulu masa masak letak garam awal-awal, sekarang tak letak garam. Kalau nak letak garam letak asing. Alhamdulillah. Betul. Rosmah Kulim, terima kasih. Ran Ibrahim, berapa banyak jumlah garam sepatutnya kita ambil dalam sehari? Asmah, Assalamualaikum doktor. Ran Ibrahim, nanti kita akan sebut, kita akan pergi seterusnya. Mama Ayah Surani, terima kasih kerana berkongsi. Yati Yusof, sama-sama. Juriah, macam mana dengan penyakit polycystic kidney disease? Ni maksud dia apa puan? Kaitan dengan ni ke? Dengan garam ke? Nanti kita akan tengok. Saya redam kaki dengan ais dan garam. Itu pun bagus juga. Amalia Zuki, Waalaikumsalam. Zaitun Osman, Waalaikumsalam. Faridah Hassan, Waalaikumsalam. Mary Grace Hilario, thank you. Sama, you are welcome. Zainon Harun, terima kasih. Tengah masak ni, agak-agak nak tak garam. Mat Alif, doktor, saya nak beli, saya nak jadi ejen apa tuan? Mana hantar tu? Nusya Wan Yusof, Alhamdulillah, terima kasih. Aida Nujbah Mustafa, apa beza garam kasar dengan garam halus? Saya sebut tadi, antara kemungkinan garam halus ni refined daripada sea salt. Sedangkan garam kasar kemungkinan daripada sea salt yang tidak di-refine, yang tidak diproses. Penggunaan kandungan saya dah sebut tadi. Memang zaman dulu banyak menggunakan garam kasar, zaman sekarang kita dah refine sebab kita bimbang terdapatnya kekuataran dalam air laut yang digunakan. Okey, kita berhenti dulu, kita tengok balik tentang kita punya perkongsian ni, kesan garam terhadap kesihatan. Disebabkan sekarang ni sebab pengambilan garam yang terlalu banyak, terutama dalam proses food, dan mungkin kita mengunjungi restoran sebab kita sibuk untuk memasak. Kalau kita memasak, mungkin kita boleh kawal garam, kita boleh kawal gula, kita boleh kawal minyak. Tapi kemungkinan disebabkan kita terlalu sibuk, bekerja di pejabat dan sebagainya, kita terpaksa mencari makan di kantin, di restoran dan sebagainya. Jadi pemakanan kita ni bergantung bagaimana tukang masak yang masak. Kalau tukang masak tu dia mungkin ada kesedaran sikit, dia pandailah adjust. Kalau tak, memang kita orang cakap tu bertahun-tahun makan di tempat yang sama, akhirnya menyebabkan masalah ni. Jadi berapa banyak yang dicadangkan? Mengikut American Heart Association, dia mencadangkan bahawa pengambilan sebanyak tak lebih daripada 2,300 mg sodium sehari. Jadi berapa banyak tu kalau kita ikut sudu? Kalau ikut sudu kecil ataupun teaspoon ni, dia lebih kurang satu lah. Tapi tak bukit maksud dia satu, dia rata tu. Lebih kurang 6 gram. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kenapa kita sebut 6 gram tapi kita sebut 230 mg sodium tadi? Sebab
dalam salt tu mengandungi 40% saja sodium. Jadi kalau kita ambil lebih kurang 6 gram kali dia daripada 40% tu lebih kurang kita akan dapat 2,300 2,400 macam gitulah. Jadi di US memang dicadangkan pengambilan lebih kurang 1. Cuma masalahnya ialah apabila saya sebut tadi, kita mungkin boleh menjaga makan, meletak garam dalam makanan kita, tetapi apabila kita pergi contoh keropok, kerepek dan sebagainya lah, ataupun kita pergi potato chip, ataupun kita ambil pizza, mungkin ada garam, penyediaan orang cakap tu makanan segera, dan juga makanan-makanan yang lain yang dah ditaruh ni, yang itu yang kita tak boleh kontrol. Sebab tu kadar masalah yang ni semakin meninggi. Jadi ada yang menyatakan, ada kajian menyatakan bahawa garam ni sebenarnya tidak menyebabkan tekanan darah tinggi. Sebab apa? Sebab dia punya mekanisme bagaimana garam tu boleh menyebabkan darah tinggi ialah apabila kita makan garam, air lebih banyak simpan dalam tubuh kita, lepas tu jantung terpaksa mengepam dengan lebih kuat untuk menggerakkan darah. Sebab air terlalu banyak menyebabkan jantung begitu kuat, menyebabkan tekanan darah maka menjadi tinggi. Tetapi kalau buah pinggang normal, buah pinggang yang bagus, selalunya pengambilan sedikit berlebihan garam tu tidak memberi kesan. Ini berdasarkan kajian, bukan saya cakap. Cuma orang yang kita panggil salt sensitivity hypertension, maksudnya orang yang dah ada hypertension ni, yang ini dia kita sebut sebagai salt sensitive. Dia boleh menyebabkan masalah tekanan darah tinggi dia lebih ketara berbanding dengan orang yang sihat. Jadi faham tadi kalau orang yang sihat, pengambilan berlebihan sikit tak ada masalah. Tetapi orang yang salt sensitive, yang dah ada hypertension, pengambilan lebih garam sikit saja boleh menyebabkan dia punya tekanan darah tinggi, makan ubat 2-3 jenis pun tak turun. Jadi inilah jawapan kepada setengah orang tu bertanya pada saya melalui WhatsApp dan sebagainya. Dia kata, doktor, kenapa tekanan darah saya tak turun walaupun saya dah makan 2 jenis ubat? Antaranya disebabkan oleh pengambilan garam. Garam kena kurangan. Terutama siapa? Terutamanya orang yang tua, orang yang ada diabetes, orang yang ada hypertension dan orang yang ada masalah buah pinggang. Jadi 4 golongan ni kena berhati-hati sebab kemungkinan mendapat tekanan darah tinggi adalah tinggi apabila mengambil garam yang berlebihan. Okey, kita pergi lagi. Makanan mana yang banyak garam ni? Kalau kita duduk di bandar, duduk di bandar memang susahlah nak tengok. Sebagai contoh ada nasi campur dan sebagainya, memang makanan-makanan segera yang kita beli memang kita bimbang lah, memang banyak garam di situ. Ini menurut kajian. Dan juga makanan-makanan yang di-packing, yang proses dalam tin dan sebagainya. Sebab tu, sebab contoh kalau kita nak mengambil ni, kena berhati-hati sebab dia mungkin meningkatkan kandungan sodium di dalam tubuh kita. Jadi perlukah kita mengambil yang kurang garam? Macam mana saya sebut tadi, menurut kajian, orang yang sihat pengambilan lebih sedikit garam tak payah risau, tetapi orang yang kita sebut sebagai sensitive salt yang dah ada hypertension, yang ini memang kena berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang diabetes, orang yang tua dan juga orang yang dah ada masalah fobia berpinggang, CKD yang kita bincang minggu lepas. Yang ini memang jaga, kena hati-hati. Sebab apa? Sebab garam itu boleh menyebabkan progres CKD daripada mungkin dari 1 kepada 2, 3, 4, 5. Jadi kena jaga betul-betul. Okay, kita tengok lagi soalan-soalan daripada rakan-rakan. Daripada mana tadi? Minta maaf kalau saya tidak membaca. Lomi, simptom gastrik, cara pengejahan. Ini topik lain, Puan. Nanti kita sebut. Puan Tuan. Minta maaf, ni nanti kita sebut di lain kali. Sirah Kamal Zaman, garam buluh HIO tu elok ke? Wallahualam, saya tak sebut tentang HIO, tapi saya dah beritahu apa dia garam buluh tadi. Bagi orang emas yang ada darah tinggi, berapa sepatutnya bacaan? Bacaan apa, Tuan? Bacaan tekanan darah. Yang terbagus sekali, bawah 140, 90 atau 130, 80. Yang terbaru lah, 130, 80.
Kalau dulu 140, 90. Jadi bacaan 130 bawah 80 tu antara yang terbaik. Adakah tekanan darah ini akan berubah mengikut usia? Ya, mengikut usia, tetapi kita mencadangkan supaya dia tidak terlalu tinggi sebab mengikut kajian juga jika terlalu tinggi boleh menyebabkan masalah jantung, masalah stroke dan masalah kerosakan ginjal. So yang selalunya kita cadangkan 130 bawah 80 itu yang terbaik sekali. Norma isyarah high potassium dan choice dan chloride di dalam renal test adakah sebab garam? High potassium ni ada pelbagai ada pelbagai punca dia. Antaranya yang biasa berlaku apabila darah tu disimpan lama. Sebab contoh diambil, disimpan lama, lepas 2-3 hari baru diproses. Selalunya apa yang berlaku ialah sel darah merah tu dia pecah. Bila dia pecah, dia mengeluarkan lebih banyak potasium menyebabkan bacaan tu tinggi potasium. Itu yang pertama. Sebab tu orang yang ada tinggi potasium di dalam darah tu saya cadangkan buat sekali lagi. Bagi confirmkan bahawa ini bukan disebabkan oleh potasium dalam tubuh kita, mungkin sel darah merah tu pecah sebab disimpan lama. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin jarum yang digunakan terlalu kecil. Yang ini pun juga menyebabkan sel-sel darah merah tadi pecah dan menyebabkan potasium keluar. Ini akan menyebabkan report atau laporan darah tu dia memang akan tinggi sikit. Selain daripada itu, kita bimbang juga masalah ginjal kalau ada CKD. Sebab tu kita kena buat sekali dengan eGFR. Sama ada menentukan dia ada masalah atau tidak bersama dengan urine protein. Dalam air kencing kita nak tengok sama ada protein ke tidak. Okey. Ini banyak soalan ni. Saya harap dapat 10.30 kita boleh berhenti. Nasoi Dinah, apa kebaikan ambil secalik garam bukit bersama dengan minuman air bangun tidur? Macam mana ambil dalam bukit? Saya rasa kalau ikut kajian saintifiknya tidak ada kesan yang cakap minum air dah bagus. Letak sikit garam dia ada peningkatan sodium, terutama kalau kita jenis yang tak cukup sodium. Pun satu hal juga dalam kajian menunjukkan terlalu banyak sodium tak bagus, terlalu kurang sodium pun tak bagus. Sebab tu kita kena kekal dalam dunia dia punya dia punya julat yang tertentu. Jadi kalau nak ambil garam, pastikan buah pinggan kita memang baik, sihat. Kalau tak bermasalah dan juga kita tak ada diabetes. Zaitun Osman, minum air kosong puan itu dah bagus, minum air pagi. Apakah benar jika merendam ikan masin dengan air garam akan mengurangkan masin pada garam? Wallahualam. Saya rasa bertambah masin kot. Dia dah masin, tambah lagi air garam. Itulah saya punya pendapat. Kalau nak kurangkan masin, saya jadikan letak dengan air kosong. Jadi garam keluar daripada ikan tu. Hemi Olive 5, pengambilan cecair high magnesium bagus ke? Bagus jika kita mengalami kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium mungkin kita akan bincang lain kali. Kalau kita kekurangan magnesium, memang kita kena ambil cecair yang mungkin high magnesium. Tetapi kalau kita normal, kita nak maintain, kita panggil food dose. Food dose tu kita dapat daripada makanan. Jangan ambil yang supplement. Supplement tu untuk yang rendah sikit. Azra Mazwan, eGFR ni berapa yang normal? Yang ini pun kita dah sebut tuan di dalam discussion atau perkongsian minggu lepas. Tuan boleh pergi kepada blog saya Dr. Zubadi drzubaidi.com. Tuan ke type CKD atau eGFR, dia akan keluar result tu ya. Amy, saya masak dah tak letak garam tapi masih tak boleh kontrol pengambilan kicap. Macam mana doktor? Garam dan kicap lebih kurang sama puan. Jadi kena inilah kena berjaga-jaga juga. Bagaimana kaitan dengan masalah rambut? Garam dikaitkan dengan masalah rambut. Kemungkinan pengambilan garam yang terlalu banyak menyebabkan ketidakseimbangan, mungkin hormon dan sebagainya boleh menyebabkan rambut kita gugur. Aizal Posyairi, betulkah makan petai berkala boleh sihatkan ginjal? Makan petai tak ada masalah. Cuma kalau kita makan petai berlori-lori ataupun kita dah mengalami masalah ginjal, kemungkinan masalahnya ialah benda-benda yang berproses tu tak dapat dikeluarkan melalui kencing. Yang itu yang akhirnya menyebabkan kita bermasalah. Ataupun kita mungkin makan satu papan satu hari, pada saya tak ada masalah. Tapi kalau kita makan terlalu banyak dan kita pula tu dah ada masalah kesihatan, yang itu sangat berbahaya.
Sikindin, doktor, kenapa ya sejak saya dah kurang minum dan makan mana-mana ni, bila saya makan masin terlalu terasa makanan tu sangat masin. Hampir 2 tahun dah keadaan ni. Ya puan, apabila puan dah kurangkan pengambilan manis, lidah kita ni akan menjadi lebih sensitif bukan sahaja pada manis, tetapi kemungkinan turut kepada rasa masin, turut pada rasa pahit. Sebab tu bila kita makan rasa masin pun kita rasa masin sangat. Kita ambil gula pun dah manis sangat. Kita makan benda yang pahit pun kita rasa pahit sangat. Sebab apa? Lidah kita ni dah, orang cakap tu, dah kembali kepada fungsi yang asal dan tak mengalami resisten terhadap bahan-bahan perasa-perasa yang ada pada lidah kita. Maureen, dok, bagaimana pula dengan makanan yang sudah diletakkan garam kemudian dipanaskan berulang kali? Apa kesannya pada kesihatan? Ini memang garam dalam tubuh ni memang tuan, dia takkan keluar dari makanan kita. Jadi berhati-hatilah. Kalau contoh kalau ikan kering tu, kalau kita rasa terlalu masin, kita rendam dululah dalam air sebelum kita masak sebagainya. Jangan masak pada masa tu. Jadi minyak panas dan air mungkin dia bermasalah. Kita keringkan dulu, rendam lama sehari, kita keringkan dulu. Bila dah kering, tak ada air, barulah kita goreng. Contohlah begitulah. Jadi kita nak bincang sikit tentang sebelum kita habis ni, dah mendekati 10.30 ni, kesan garam terhadap buah pinggang, pesakit buah pinggang terutamanya. Kita nak sebut ni, yang ada CKD ni. Ramai rakan-rakan saya, pesakit-pesakit saya, rakan-rakan saya dalam grup WhatsApp ni, dia orang dah ada darah tinggi, dah ada kecil manis, dah ada CKD. Jadi saya nak nasihatkan supaya pengambilan garam yang terlalu tinggi ni boleh menyebabkan progression CKD ni bertambah dengan teruk. Itu yang pertama. Dia menyebabkan urine excretion of protein ataupun pengeluaran protein dalam air kencing ni meningkat. Jadi kalau contoh nak mengurangkan protein dalam air kencing sebagai contoh, antaranya ialah kurangkan makanan daging haiwan. Yang kedua, kurangkan garam di dalam makanan kita. Ini terutama orang yang ada hypertension, diabetes, ataupun orang yang ada masalah CKD yang tidak berkaitan dengan hypertension dan juga diabetes. Jadi ada masalah buah pinggang, kurangkan garam bagi mengurangkan pengeluaran lebih banyak protein di dalam air kencing, sebab dia akan menyebabkan ginjal kita menjadi lebih teruk. Dan juga pengambilan garam banyak dalam tubuh kita, dalam makanan kita maksud saya, dia menyebabkan ubat-ubatan yang kita sebut sebagai angiotensin converting enzyme inhibitor ataupun calcium antagonis ni, kesan dia berkurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, garam juga menyebabkan direct tissue effect on kidney. Maksud dia menyebabkan Menyebabkan peningkatan tekanan darah, menyebabkan hipotrofi, fibrosis dan decrease glomerular basement membrane. Maksud iron sign. Maksud dia apa yang berlaku ialah bila kita ambil garam, kita dah ada buah pinggang rosak, ambil garam bermaksud buah pinggang kita akan menjadi semakin teruk. Dan juga akhirnya dia juga menyebabkan chronic progression. Chronic renal failure. Kemudian saya nak sebut juga dalam satu kajian yang dilakukan dalam jurnal Nutrition, European Nutrition, menyatakan bahawa pengambilan garam yang lebih banyak menyebabkan albuminuria, maksudnya air kencing di dalam ada albumin di dalam air kencing. Jadi sebab itu dia menyebabkan bahaya. Sebab tu kita kena kurangkanlah pengambilan garam, terutama bagi orang yang ada masalah buah pinggang, diabetes, orang tua dan juga siapa lagi? 4 orang yang saya sebut tadi. Okey, kita nak sebut sikit tentang minyak zaitun. Minyak zaitun ni memang dah disebut dapat menurunkan tekanan darah. Yang ini saya ambil daripada satu jurnal Archive of Internal Medicine tahun 2000. Dia menyatakan bahawa pengambilan minyak zaitun memang dapat menurunkan tekanan darah. Jadi kena ambil sekurang-kurangnya 4 bulan. Baru nampak perubahan tu. Juga saya nak sebut juga dalam kajian yang lain dalam jurnal American Journal of the Clinical Nutrition tahun 1999, pengambilan minyak zaitun lebih baik daripada pengambilan minyak sayur-sayuran, terutamanya minyak canola dalam mengelakkan
pembentukan darah beku. Jadi setengah orang tu terpaksa makan ubat darah beku. Jadi ambil minyak zaitun ni mungkin kita akan dapat menurunkan dos ubat darah beku ni, atau mungkin kita tak payah bagi sebab memang darah dia dah cukup, dah cukup normal. Kajian minyak zaitun terhadap ginjal pula. Yang ini saya ambil daripada satu jurnal, American Journal of Biochemistry and Biotechnology tahun 2013. Dia menyatakan bahawa pengambilan minyak zaitun dapat menurunkan kreatinin, uric acid level, termasuk apa yang kita sebut sebagai inflammatory markers, interleukin 1, interleukin 6 dan juga tumor necrotic factor alpha. Jadi bagusnya kalau kita dapat mengamalkan minyak zaitun sekurang-kurangnya 4 bulan bagi mereka yang ada masalah ginjal. Tapi kalau dah pergi kepada stage 5 yang mana memerlukan hemodialisis, yang itu kena berhati-hatilah sebab pengambilan fluid ataupun cecair tak boleh melebihi daripada 1 liter. Tapi kalau ambil pun lebih kurang satu sudu lebih kurang 10 ml saja. 2 kali baru 20 ml. Kita ada lebih kurang 280 ml lagi untuk kita gunakan. Tapi oleh mana pun berbincanganlah dengan Dr. Marwan. Tetapi bagi yang ada CDK yang biasa, ambilan minyak zaitun itu sangat bagus. Okey. Seterusnya kita tengok sikit Maureen, doktor, apakah pengambilan vitamin C membantu dalam penurunan kandungan garam? Penurunan kandungan. Dia tidak membantu mengurangkan garam dalam tubuh. Vitamin C ni dia tetapi dia membantu mengurangkan kerosakan yang dibuat oleh garam. Kena faham dia tak turunkan garam dalam tubuh, tetapi dia membantu. Vitamin C ni membantu untuk mengurangkan kerosakan yang dilakukan oleh garam di dalam badan. Okey. Muhammad Izwan, Dr. Zubaidi, kurangkan protein dalam air kencing adalah dengan kurangkan pengambilan protein. Ikan pun perlu dikurangkan ke? Sebab tu dalam protein ni kita bagi dia kepada dua, yang kita panggil healthy protein dengan non healthy protein. Healthy protein ni atau lebih mudahnya kita sebut sebagai ada dua juga, daripada sayuran dan juga daripada haiwan yang kita sebut sebagai white meat, ataupun yang daripada telur, daripada ikan, daripada ayam. Yang ini kita panggil white meat. Sementara yang tak berapa sihat ni daripada yang kita sebut sebagai daripada haiwan, yang kita panggil sebut sebagai red meat. Red meat ni yang semua yang berkaki 4 lah, lembu, kambing dan sebagainya, boleh makan tetapi jangan berlebihan. Khadijah Latif, adakah minyak zaitun baik untuk ginjal? Saya dah sebut. MK minyak zaitun tu minum terus ke? Minum terus. Kalau nak masuk dalam makanan pun boleh, tak ada masalah. Syidah, alhamdulillah saya amalkan minyak zaitun 2 kali sehari, bacaan menjadi normal, alhamdulillah. Itu biasa saya dengar tu. Yang ada darah tinggi makan minyak zaitun dia bertambah normal. Mary Grace Hilario, bagaimana cara pengambilan minyak zaitun untuk mengekalkan kesihatan? Ambil dalam sudu 1 hari 2 atau 4 sudu besar sehari, insyaAllah dia akan membantu. Yang ini bukan saya cakap, boleh rujuk kepada jurnal-jurnal terutamanya Nutrition Journal. Seterusnya, mungkin yang terakhir kot. Terima kasih doktor atas perkongsian malam ni. Maureen Mujahidah, bagaimana cara merawat ginjal yang bocor? Merawat ginjal yang bocor saya dah beritahu tadi. Pertama sekali, kalau tak nak progres, antaranya ialah dengan cara kurangkan pengambilan garam. Jadi insyaAllah kita mungkin kena hentikan dululah. Kita akan mungkin perbincangan ini nampaknya sangat menarik dan mungkin kita akan lanjutkan di masa depan. Jadi saya sudahi dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa insyaAllah minggu depan pada hari dan juga waktu yang sama. Terima kasih.